Tapi janganlah kita jadikan negara kita ni, Malaysia ni, pasukan Harimau Melaya kita ni sebagai tempat pelupusan sampah. Ya. Maknanya kita bawa balik sampah-sampah daripada luar negara sana, kan? Kita kilatkan dia balik, kan? Kita letak baju elok-elok sikit kita ni, lepas tu kita letak dia dekat dalam pasukan Harimau Melaya, kan? Pan, Satya Naden, Satya Naden, ni favourite Rainbow ni. Satya Naden kata, bukan semua pemain warisan kacukan bagus. Ada yang beraksi Liga Division 4 atau 5. Betul Hang setuju dengan dia? Itu memanglah pada dasarnya faktanya betul lah itu kan. Ada Liga 3 dan 4 dan 5, tapi kadang-kadang saya bagi contoh Sumareh tadi lah kan, saya bagi contoh kan. Kadang-kadang bola sepak dia dah musim. Ada setengah satu musim tu, kita tengok macam sekarang, kita mungkin tak ada pemain tengah yang terbaik, striker yang terbaik. Sekarang kalau kita tengok striker terbaik kita ingat siapa? Syafruddin Rashid ataupun Nasruddin Talha. Zaman dulu kita ingat Azman Denan, center forward. Kita ingat apa Hashim Mustafa, example lah kan. Tapi sekarang ni, dia ikut musim. Sekarang ni Malaysia kena tengok tak, posisi mana yang kita betul-betul kekurangan. Maknanya kalau kita pusing tunggu 2-3 tahun itu punya standard, kalau kata Liga Division 4 tu bagus daripada yang striker yang kita ada, contohnya keeper yang kita ada, saya rasa kita terpaksa. Sebab challenge bola sepak ni, player dia semakin berumur. Contoh macam Kedah kita ambil for example, Badrul Batiar. Sekarang untuk nak main center midfielder ataupun right midfielder, untuk the standard yang he used to be, tak boleh dah lah. Yalah, umur dia dah berapa pula kan? Umur dia dah berapa dah. Jadi kita pun tak nak berganti. Macam Syafiq Rahim kita tengok. Okey, berganti dia untuk nak ambil free kick apa semua tu. Alhamdulillah Syafruddin Rashid itu boleh. Tapi for the midfielder tu, untuk local player tu, kita nampak macam kekurangan sikit. Jadi kemungkinan pada ketika tu, mungkin lagi 2-3 tahun, mungkin dia punya kekosongan tu lain-lain. Kalau zaman tu dah kita tak ada player yang bagus, Division 4 ke Division 5, dah ada yang bagus, kita terpaksa. Itulah bagi saya. Jadi benda tu masih subjektif juga. Dia bergantung kepada keadaan semasa dengan line up yang team, squad depth yang Malaysia ada. Sampai hari ni pun kita rasanya tak ada lagi lah player naturalisasi ni main goalkeeper. Sebab Malaysia ni tak lagi pupus dengan goalkeeper yang terbaik. Jadi saya tengok berbalik pada posisi tu lah. Juf, kalau jap sorry. Kalau Pak An rasa posisi mana yang kita kekurangan? Saya pula jadi host ni. Bagus agak tu. Saya tengok untuk sekarang ni kita ni midfield yang hard, yang rajin. Midfield yang hard, kita selalunya mentaliti kita nak somebody yang boleh open the game, macam kita nak Liridor, macam main fengsi. Tapi saya rasa kita tak perlukan tu sangat sebab culture bola sepak Malaysia bukan macam tu. Kalau dia pas cantik sangat pun, player tu dia nak ambil bola tu pun susah kan. Jadi kita tak sesuai lah. Jadi saya tengok bagi saya kena perlukan midfield yang rajin. Yang maknanya dia punya fitness. Macam Braden Gang kalau kita tengok, dia memang rajin. Kita nak macam tu standardnya. Kalau boleh lah. Tu lah. Juf, ada kenyataan yang berbunyi. Actually sebenarnya tak salah aku, ini ex-CEO NFDP kot. Dia kata sebelum kita nak tengok nak ambil darah pemain kacukan ni, kita perlu mantapkan, macam tadi Rainbow dah sebut, kita perlu mantapkan sistem bola sepak di bawah umur untuk melahirkan pemain tempatan yang baik. Kalau kelab tempatan tak ada usaha nak train budak umur 6 tahun, 7 tahun, kita tak boleh kata kita dah cuba sedaya upaya. Kau rasa betul ke? Itu betul lah, it is a spot on fact lah, yang mana macam Rainbow cakap lah, yang tajuk kita ni kenapa kita nak pergi naturalisasi ni, sebab kita nampak macam apa yang kita ada ni, pool yang player yang kita ada ni tak up to standard, sebab tu kita nak pergi tengok luar. Tapi kalau kita dah basic kita dah right kan, macam 6-7 tahun kita dah make it right, macam kita patutnya betulkan akal umbi ni semua, sebenarnya option ni semua ada. Option untuk player naturalisasi ni semua adalah just icing on the cake je, penambahan je. Kalau betul-betul dia bagus, ya kita akan adapt. Kalau tidak, tak ada sebenarnya. Tak perlu pun. Sebab sekarang ni kita punya pool pun kecil, kita option tak banyak. Macam katakan left back kita ada dua je, tapi pun tak boleh tu, kita kena tengok option luar. So actually pool player kita tu, kita tak create banyak. Bagi aku lah. Yelah macam kau cakap tadi
either kau kena besarkan pool talent di bawah umur lah maksudnya. Kalau kita nak besarkan pool talent, sebenarnya kena start di bawah umur. Kalau macam mana kita nak besarkan pool talent di bawah liga profesional, sebab tim yang ada pun setakat tu sahaja. Betul tak? Ini sebagai contoh lah. Macam kita tengok dekat Jepun, pemain bawah 15 ramai yang train secara pro. Sorry. Saya nak bagi pendapat sikit kan. Dia sebenarnya ini salah satu masalah terbesar di Liga Malaysia ni. Sebab kita tahu bawah 15-17 ni kebanyakannya dia main bawah KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita yang bawah 17 ni, FAM dia tak masuk campur sangat. Sebab tu FM dia kena usaha samakan dengan KPM. Sebab kebanyakan budak-budak ni dia masih bersekolah, dia masuk liga sekolah. Tapi Pak Han, sorry Pak Han, sorry tak apa, teruskan. Lepas dia ambil habis sekolah tu, itu hala tuju mana yang nak pergi tu. Time tu lah baru persatuan negeri ni ambil depa. Maknanya jadi kita dalam tu kan kadang-kadang macam persatuan bersepak negeri dia tak boleh masuk campur tau. Development budak tu waktu umur 16, 17. Kadang-kadang coach pun dah berbeza, budaya yang berbeza. Tiba-tiba lepas dah habis sekolah, dah habis dah negeri dia ambil SSM bawah Kementerian Pendidikan ni, dia terus kena masuk dengan kaca terus masuk bawah persatuan bersepak negeri ni. Macam kita ambil Liga Piala Presiden tak salah saya 21 ke atas kan? Betul, 21 ke bawah. 21 ke bawah. Piala Belia. Piala Belia 19 ke bawah. Maknanya kan untuk player bawah 19 tu pun kalau dia ambil bawah 17 ataupun 16 dia mesti sangkut dengan sekolah. Budak tu dia datang training kena pergi sekolah. Maknanya dia punya pendek pool dia tu umur 18 dengan 19. Macam mana nak ada pool yang besar? Maknanya untuk Piala Belia tu dia ada player yang umur tu 2 tahun. Sepatutnya 16, 14, 15 kalau talented betul-betul kita tengok player Celtic. Satu Mamat African tu. Benjamin nampak terkerungkur ke samping Celtic. Umur 16 ke 17. Dah main Celtic lah. Oh yang baru-baru ni dia ada masuk tu kan? Dia main debut dia. Ya dah masuk tu. Ya debut tu. Lepas tu kita tengok Fabregas. Umur 15 ke 17 dia main akademik Arsenal lah. 17 dia main Arsenal lah. Tapi tu aku nak tambah sikit. Macam Jepun, bawah 17. Okey, kita cakap pasal bawah KPM apa semua ni kan. Okey lah, kita tak tahu apa yang berlaku di belakang tabir. Kalau Pak Han, sebenarnya Jepun punya high school ataupun sekolah tinggi Jepun ataupun sekolah menengah Jepun, dia orang punya standard of football is very high tau. Ya, maknanya yes, the pool of talent dekat sekolah tu sendiri, maksudnya sebenarnya bawah KPM sendiri, maknanya kita punya liga bawah KPM tak ada standard. Tak ada, kurang penyaingan ataupun yang setahu aku main cup tak cukup game. Tu salah satu benda. Kau cakap liga tu ada liga kan, macam aku pun dah cakap dah salah satu episod kita. Masa aku umur sekolah menengah, sekolah rendah, mana ada liga? Tak ada liga umur. Itulah memang main kalah mati je, main 2 hari punya tournament dah settle. Betul. So itu maksud aku, kiranya kalau kau bagus, nasib lah kau boleh wakil daerah. Kalau kau tak bagus, tim kau bagus tapi tim kau tak bagus, maknanya kau tak layak untuk main peringkat tertinggi. Contohlah. Betul. Setuju. The system sendiri tu yang tak berapa betul lah pada pandangan aku. Okay, tak apa, kita move on dekat dengan soalan seterusnya. Qatar ada guna ramai pemain warisan untuk menang Piala Asia. Namun sekarang tak salah aku dia dah kurangkan pemain warisan, dia dah memberi peluang kepada pemain tempatan. Adakah pengambilan pemain warisan boleh dianggap solusi jangka masa pendek? Shortcut lah untuk kau, tugas mudah untuk kau. Kau rasa macam mana, Rainbow? Alah, benda ni kita tengok, kita menang tu satu hal macam Pak An cakap tu, nak menang cup sangat pun macam-macam kita boleh buat nak menang cup ni kan. Macam-macam, bukan naturalisasi je kan. Kalau ada duit lebih sikit pun beli game pun boleh menang cup. Kan? Jadi macam-macam kita boleh buat kalau nak menang cup. Jadi persoalan dia dekat sini ialah adakah kita berbangga bila kita menang tu? Kan? Contohlah, kita ambil contoh kalau kita ni sebagai seorang bapa. Kan? Kita ada anak. Kita ada anak. Kita nak sangat anak kita ni, kita nak sangat kita punya matlamat dan impian kita nak ada anak yang boleh dapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan.
which is anak kita ni, anak betul kita ni tak boleh bagi. So kita pergi ambil anak angkat. Contohlah kan. Kita ambil anak orang, dia boleh bagi kita keputusan yang cemerlang tu. Jadi kita pun canang kat orang semua, oh kita ada anak yang ada keputusan cemerlang di dalam peperiksaan. Jadi macam tu je lah. So engkau nak berbangga atau tak, itu terpulang kepada masing-masing macam ni. Mungkin ada yang boleh berbangga. Kan, F30 dia tercapai. Mungkin dalam lipatan sejarah nanti mengatakan Malaysia menang ataupun Malaysia layak ke Piala Asia di bawah kepimpinan sekian nama. Mungkin itu matlamat dia orang. Kan? Mungkin itu matlamat dia orang. Sebab tu aku cakap aku tak boleh nak jawab soalan kau yang terburu-buru, FM ni terburu-buru ke tak tadi sebab tak tahu intention dia lah. Dekat Wisma FM tu sahaja yang tahu apa matlamat dia orang memimpin persatuan tu sekarang ni. Adakah untuk mencipta nama masing-masing ataupun betul-betul nak membantu bola sepak Malaysia ni dari segi sistem dan sebagainya. Kan? Jadi persoalan pada Qatar tu kita tanya diri kita. Kalau ada 11 pemain pun menang memang menang, menangkap dan sebagainya kan. Tapi bolehkah kita berbangga? Tapi Qatar pun dia dah kurangkan dah pemain warisan dan bagi peluang kepada pemain tempatan sebab dia orang pun dah start develop pemain sendiri. Itulah yang kita kata tadi tu kan, kena seiring kita punya implementasi naturalisasi ni, liga bola sepak kita, sistem pembangunan tu dia sebenarnya seiring tau. Dia sebenarnya tak seiring pun. Yang dua ni seiring, liga dengan akar umbi ni. Dia kena bergerak sama lah. Dia kena ngam je kan supaya nanti yang akar umbi keluar dia ada tempat. Kan? Ya, betul. Jadi itu pun penting naturalisasi ni yang macam Juf cakap tu, dia kata sebagai penambah baik saja. Dan yang macam Pak An cakap juga, kalau betul tak ada lah. Kita ada 1,000, kita ada 20,000 pool player pun, tak ada seorang pun yang boleh main right back dengan baik. Bolehlah kita ambil naturalisasi. Masalahnya pool player pun tak cukup. Pool player, kita berapa je Liga Super? Katalah kita ambil Liga Super 24. Ni ada kalkulator ni, jap kita kira. Kita ambil Liga Super first year 12 pasukan 12 pasukan daftar, kata kita ambil 25 player tempatan. Kita ada 300 orang je setiap tahun yang bermain di Liga peringkat pertama. Super League. 300. Aku ambil 25 tu sebab daftar 30, 5 tu confirm semua dah daftar import. Kan? Confirm dah daftar import. Kan? Jadi 25 je. Jadi kita ada 300 orang je setiap tahun untuk coach, untuk jurulatih pilih 300 orang pool player Kita nak cari berapa? Kalau skuad kebangsaan 18. Selalu berapa? 18 lah. 18 ke 23 lah lebih kurang. 18 ke 23. Kita nak cari 23 orang daripada 300 tu. Dia sebenarnya macam okeylah, macam nak tambah sikit, macam Rainbow cakap betul. 300 orang and then mungkin Liga Premier 250 lah sebagai contoh. Tetapi yang paling pentingnya yang nak naik ke 250 ke 300 ni daripada bawah. Contoh tier-tier bawah ni kena ada 20,000, kena ada 30,000. Betul. Bukannya kat bawah tu ada 100 je, 200 lah. Benda tu tak logik lah. Kan? So, Juf, Jepun pernah ada pemain warisan sebab sekarang ni bila kita nak bandingkan, kita sentiasa bandingkan dengan Jepun. Dulu ada Brazil. Nama dia Alex. Tapi sekarang fokus Jepun adalah pemain tempatan. Adakah kita perlu ikut strategi Jepun membangunkan pemain bawah 17 tahun macam aku cakap tadi sebab mereka ada pemain kacukan sekadar watak sampingan dan bukan watak utama. Okey, aku bagi kau contoh sebelum kau jawab, aku bagi kau contoh. Sekarang ni Jepun ada 3 pemain kacukan yang berlega lah. Sekarang ni dalam national team Japan lah. Nama dia seorang Ado Onaiwu, darah Nigeria, Daniel Smith, darah Amerika Syarikat, goalkeeper, Musashi Suzuki, striker, berdarah Jamaika. Ketiga-tiga pemain ni kalau korang nak tahu adalah bukan watak utama. Dia orang ni sebenarnya untuk penambahbaikan. Dia orang punya star player still lagi pemain-pemain tempatan macam sebelum ni Kagawa lah. Sekarang ni siapa lah pemain Jepun yang adalah Yoshida apa semualah kan. So kau rasa Malaysia patut ikut? Kita dah bincangkan lah, tapi kau rasa macam mana je? Kau tengok Jepun punya cara buat
sistem ni? I mean, bagi aku Jepun dah sedar dan macam tadi kita pun dah bincang. Macam aku cakap, basic kita daripada segi dari akademi tu sendiri kalau dah cukup mantap, actually dah tak payah cerita pasal naturalisasi ni lagi dah. Daripada bila akademi tu sendiri mantap, macam aku rangkulkan apa-apa kita semua dah cakap tadi, actually naturalisasi tu sendiri pun nak go into yang kita punya akademi tu sendiri, nak bersaing kat situ dah. So aku rasa benda ni memang clear cut lah. Aku rasa semua orang nampak. Tapi aku setuju macam Rainbow. Aku di mana kita tak tahu yang apa firasat, apa perjuangan seseorang tu yang duduk kursi di atas tu yang dia nak tunjukkan lah. I mean KPI dia sendirilah di dalam hati kan. I mean betul. Aku rasa everyone clear about what need to do. Apa yang patut buat ni rasanya terang lagi bersuluh. Sebab benda tu basic tu semua orang nampak. Tapi itulah, adakah faktor dia ada KPI yang macam kau kena menangkap ni, kalau tidak kau faham tak? Aku tak tahu apa dia punya di kat belakang dia di play dia macam mana ke apa, tak tahu kan. Sebab nak sedikit sikit yang Alex waktu Jepun tu, time tu Japan kan nak kena fix World Cup tu tak salah kan? Ya betul. 98. Jadi dia orang pada ketika tu pun baru profesional dalam berapa tahun lah. 6 tahun macam tu kot. 6 tahun. Jadi dalam 5-4 tahun lah macam tu. Jadi dia time tu dia orang pun tak cukup pendedahan dan player, dia pun tak mau malukan negara dia sebagai tuan rumah kot. Pada ketika tu dia hantam lah, dia ambil pun. Tapi lepas tu dia dah move forward dah. Tapi macam Qatar pun kalau kita tengok, dia ambil ni pun nak fokus pada World Cup. Dia kan World Cup sebagai World Cup organizer kan. Sebab tu dia begini, dia banyak ambil player tu kan. Tu kot. Jadi hala tujuan macam kita ni, saya rasa rakyat Malaysia ni lebih tengok kepada long term. Kita punya mentaliti rakyat Malaysia ni, kita don't see for the short term. Short term Piala Asia memang satu benda yang bukan tak boleh short term Pak An. Tetapi jangan jadikan short term ni long term. Faham tak? You nak buat short term, you boleh buat. Tapi long term pun kena ada. Sebab sekarang ni yang kita nampak short term, long term tu kita tak nampak. Betul. Long term solution tu tak ada, betul. Long term tu tak ada penyelesaian dia. Tak ada penyelesaian, betul setuju. Okey, Pak An, adakah bila kita dah sembang-sembang macam ni lah, dah kata macam-macam ni apa semua, bila kata kita nak ambil pemain naturalisasi ni apa semua, tiba-tiba nanti kita tak kisah pasal NFDP. Boleh jadi macam tu ke? Itulah kata NFDP ni dia masih bawah KBS kan. Jadi sebab tu saya nampak kita punya yang tu kena settle dulu. Pilihan kuasa untuk akar umbi. Sebab akar umbi sekarang ni kebanyakannya macam FAM tidak ada kuasa. Untuk nak kontrol. Jadi NFDP ni kita tahu dia bawah KBS, dia ID daripada Menteri Belia Sukan dulu, saudara YB KJ Khairi Jamaluddin. Tapi kita tahu impact dia tu player kita bawah yang Afiq Luqman tu lah, yang banyak skor tu. Luqman Hakim. Luqman Hakim tu daripada FDP, tapi bawah YB Sheikh Sadiq kita tak tahu apa ada tuju. Tapi kita pun hang kena ingat wujudnya NFDP ni sebab Persatuan Negeri semua tak ada buat akar umbi. Bukan sebab FAM tak ada power. Memang betul FAM tak boleh buat secara total, tetapi Persatuan Negeri sendiri mungkin tak buat benda tu sebab tu wujudnya NFDP ni. Sebab Persatuan Negeri ni saya nak cakap kan, macam kawan kita cakap tadi tentang gaji. Dia kos dia sangat tinggi. Persatuan bola sepak ni. Siapa suruh hang bayar pemain import mahal-mahal sangat? Bukan, macam Kedah. Stadium Darul Rahman di bawah Perbadanan Kerajaan Negeri tau. Perbadanan Stadium Negeri. Maknanya, bagi satu contoh, Persatuan Negeri mana yang ada stadium sendiri? Saya minta maaf ada gangguan sikit. Okey, dia macam ni. Kita tengok tidak ada Persatuan Negeri yang ada stadium sendiri tau. Contohnya macam Kedah. Darul Rahman ni dia sewa daripada Kerajaan Negeri. Perbadanan Stadium. Dia ambil collection tu bukan 100%. Dia mesti kena bayar. Saya rasa macam negeri Stadium Ipoh pun bawah Kerajaan Negeri. Macam Kedah pun, for example-nya, training ground sendiri pun tak ada. Pakai training ground stadium Suka Menanti yang milik Kerajaan Negeri. Tapi, banyak lagi persatuan bola sepak ni, dia tak ada duit. Dia tak tahu how to generate duit. Sebab tu kita nampak JDT ni terlalu ke depan.
Tak, Pak An, aku nak tambah sebelum hang cakap pasal stadium, hang cakap pasal training ground. Aku minta maaf awal-awal lah sebab bagi aku kelab bola sepak di Malaysia ni tak ada priority. Maksudnya tak utamakan. Keutamaan tu tak ada. Keutamaan dia untuk menang dan pemain import. Kalau keutamaannya untuk pembangunan, keutamaannya untuk katakan untuk ada training ground, hang tak boleh bayar all these pemain import apa semua. Hang kena terima hakikat duit ni banyak ni sahaja. Hang kena fokus apa yang persatuan ataupun kelab nak. I mean itu pendapat aku lah. Memang betul persatuan negeri betul kena sewa, kena apa-apa semua, tapi at the end of the day apa keutamaannya? Nak ada training ground. Okey, tahun ni kita ada training ground dulu. Tahun depan kita buat akar umbi. Tapi tak. Dalam kepala kebanyakan kelab atau pasukan, kita memilih untuk menang dan ada pemain import, bayar mahal-mahal. Lepas tu kita tak boleh nak bayar gaji. Betul, setuju. Dia ada impact pada national team sebenarnya tu. Yes, itu sebenarnya adalah impact besar pada national team. Aku pula nampak yang macam nak marah pula. Betul. Jadi itulah kita tengok kena patah balik tadi FAM, kita kena tengok hal tuju long term dia kena bincang balik dengan banyak-banyak pihak. Kan, maknanya tak semestinya tanya cadangan daripada dalam kelompok persatuan bola sepak daerah, persatuan negeri ataupun persatuan Malaysia. Kadang-kadang dia kena ambil daripada orang kementerian, daripada orang bijak pandai yang lain, panggil bincang, dia kena buat convention, satu macam convention, 1 week, bagi penonton duduk, bagi idea, bincang, ambil benda tu kan, daripada bekas-bekas player, perjumpaan convention untuk 2-3 hari macam tu. Itu salah satunya kan. Jadi kita harap dia kena buat macam tu lah untuk FAM ke depan nanti, buat untuk player muda ni. Okey, sebelum kita bersurai, ada kata-kata akhir Rimbo nak cakap apa lagi tak? Apa ni nak tambah sikit tadi pasal yang NFDP apa ni semua kan. Sepatutnya yang akar umbi ni dia jadi orang kelab-kelab ni semua tak kisah dia sebab tak ada penekanan. Tak ada penekanan daripada badan induk, iaitu sekarang ni MFL lah MFL yang mengeluarkan lesen Bila MFL mengeluarkan lesen, dia tidak meletakkan kriteria untuk ada program akar umbi itu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan lesen. Jadi benda ni boleh je kalau kita nak buat orang kata secara paksa. Kau nak tak nak, kau buat juga akar umbi kau. Kan, kau ada duit ke, kau tak ada duit ke kan. Dan daripada situ pula yang saya lihat, kita ni dah ada NFDP. NFDP ni pula bergerak di seluruh Malaysia dengan ada pusat latihan daerah dan sebagainya. Sepatutnya dekat situ mungkin FAM, MFL dan KBS dan KPM boleh bekerjasama duduk dan maknanya kalau kata pasukan kelab tu tak ada kemampuan untuk ada akademi ni sendiri, kau ambil lah PLD yang NFDP ni ada sebagai akademi kau. Maintain je lah kan. Akademi kau, kau maintain je. Sistem dah ada. Jadi kau maintain. Jadi kos tu mungkin boleh kau bincanglah dengan KPM berapa persen, kelab berapa persen, KBS berapa persen. Sebab benda dah ada peruntukan. Kan? Jadi berapa persen, siapa yang nak ambil kos ni berapa persen, ni berapa persen dan sebagainya. Jadi dekat situ wujudlah program akar umbi tu. Program akar umbi tu dah ada dan sebenarnya bukan menjadi masalah KBS pula untuk menjadi tanggungjawab KBS pula untuk memikirkan masalah akar umbi ni kan. Jadi saya fikir sebenarnya benda ni boleh buat. Dia bukan masalah ada duit tak ada duit. Dia masalahnya macam Amin cakap tadi, keutamaan tu satu. Satu lagi, yang ada kuasa untuk menentukan benda tu berlaku pun tak nak gunakan kuasa tu. Kan? Contoh macam kalau MFL kata kau kena ada program akar umbi, baru aku bagi kau lesen untuk main Liga Super, untuk main Liga Premier ni. Kan? So sekarang tunjuk program akar umbi kau. Jadi diorang ni barulah terburu-buru untuk buat program-program ni dan sebagainya. Sekarang ni tak ada paksaan tu, tak ada tekanan tu. Jadi diorang macam tak kisah kan. Sebab kalau nak kata pasukan tak ada duit, saya tak rasa pasukan tak ada duit. Tiap tahun sembang perbelanjaan 20 juta paling tidak. Kan? 20 juta paling tidak. 10 juta bayar player import.
Aduh, mak pening. 10 juta kan. Paling tidak 20 juta tu ada, 15 ke 20 juta tu ada perbelanjaan. Jadi untuk contoh untuk padang latihan, kalau nak buat pun kita janganlah. Kita ni masalah kita pula. Kita masalah orang bola sepak di Malaysia ni pula terlalu memandang pasukan-pasukan yang tinggi di Eropah tu untuk dijadikan contoh. Kita nak buat training ground, kita mana ada duit nak buat training ground macam Manchester United, macam Manchester City tanpa dia tengok kelab-kelab rendah contoh dekat England kita ada Liga Division 4, Liga Division 3, diorang pun ada proper training ground. Kita tengoklah berapa kos dia buat. Itu saya setuju tu, betul. Dekat Syria B, dekat Syria C, dekat La Liga ada 2. Betul. Jadi kita jangan tengok Barcelona. Bila kita tengok Barcelona, memang kita tak mampu. Kan kau tengok pasukan yang kecil-kecil kat Jepun tu, berapa banyak ada pasukan kecil-kecil yang ada proper facilities. Kita tengok benda tu berapa kos dia. Kan kadang-kadang mungkin 1 juta, 2 juta setahun dah cukup untuk kita bina satu facilities yang orang kata di dalam kemampuan kita dan cukup untuk kita guna pada tahap yang kita sekarang ni. Kan? Tapi tak semua nak tengok Barcelona, nak tengok Real Madrid, memang kita tak mampu. Kan? Jadi sebenarnya bukan kita tak mampu. Kita mampu. Tapi keutamaan tu. Kan? Untuk kata-kata akhir pun sebenarnya tadi ada, tapi dah lupa dah nak kata apa dah. Sebab dah banyak sangat bercakap. Dah banyak kan. Joe, ada apa-apa nak tambah Joe? Sebelum kita bersurai lah. Aku rasa perbincangan hari ni hangat lah. Dah report semua dah. Apa dia? Saudara Rainbow dah report kan semua dah, aku rasa. Betul, aku setuju. Kalau kita nak betul benda ni basic tu, right, kita nak KOMB ni requirement sendiri yang daripada Jabatan Perlesenan tu sendiri. Kan, yang keluarkan lesen tu, dia kena ada requirement. Dia kena be firm lah. Kan, dia tak boleh macam, dia cerita kita ni, suruh ni. Tapi one of the requirement simple, dia boleh masukkan je satu requirement macam dia cakap ni, tapi dia tak buat. Tak salah aku. Ini aku tak tahu betul atau tidak. Tak salah aku, requirement tu ada. Tetapi terdapat kelab-kelab atau pasukan dia kononnya ambil PLD, NFDP ni, dia tunjuk je. Tapi dia tak run. Tak salah tu. Cakap. Kalau setakat requirement tu ada, tapi dia punya dari segi pengawasan, monitoring tu semua tak ada, defeat the purpose lah. Sama macam kau masuk projek-projek kerajaan lah, yang kau kena ada bond 2 juta ke apa contoh, tapi dia bukan check pun. Kau buat check palsu ke, faham tak? Dia kena ada proper lah kan. Dia kalau betul-betul, tahu cakap benda ni kalau betul-betul nak buat, you need to buat betul-betul lah benda ni. Okay, Baan, last. Tak ada apa nak cakap lah. Cumanya kalau boleh kita harap ni Liga Super tahun ni dapat disambung disambung lah. Sebab takut kesian kat player-player ni, peserta-peserta nak bayar gaji, Liga tak jalan. Liga jalan pun tak bayar gaji. Mana? Kita harap boleh kurangkan beban. Satu, thank you, terima kasih lah sebab topik hari ni sangat bagus. Kita bincang tentang naturalisasi ni dan saya harap semua penonton-penonton terus menyokong bola sepak ke-12 ni. Satu orang kata independent scene daripada inisiatif daripada peminat-peminat bola sepak. Kita orang selalu kena kutuk. Okay, dah dapat balik dah tadi kata-kata akhir tu. Ya, Rainbow. Tak ada nak cakap dia sebenarnya kita ni sebagai penyokong pemain ke-12 ni sebenarnya ada peranan besar sebenarnya. Jadi kita sendiri jangan terlena atau terikut arus yang dibawa oleh badan induk ataupun pengurusan bola sepak di Malaysia ni, kelab kita dan sebagainya. Jadi kita ni sebenarnya kena jadi check and balance lah. Kan, kalau diorang nak hypekan pasal naturalisasi ni dan sebagainya, kita ni sendiri kena fikir. Kan, aku tak nak kau kecoh-kecoh pasal naturalisasi ni. Sekarang ni aku nak kau tumpukan. Mana program KOMB? Mana pelesenan kelab kau ni? Gaji kelab dibayar. Jadi kita alihkan balik fokus yang diorang cuba alihkan kita tu, kita balikkan diorang pada sini. Ni tak betul lagi ni, kau sembang apa nak pergi ambil pasport si Mamat 2 orang tu. Yang kau sibukkan pasport dia orang buat apa ni? Yang dekat sini tak betul lagi ni, banyak ni. Kan? Kau panggil dia balik. Mem balik sini. Kau tak payah nak pergi sibuk pasport dia, kau betulkan sini dulu. Kan? Jadi sebagai penyokong kita kena macam tu lah. Kita kena tarik dia orang balik ni paksa. Kau jangan nak sembang naturalisasi, jangan nak sembang kata itu, jangan nak sembang
Jepun macam ni, Qatar macam ni apa semua, ni yang kau punya hal basic-basic ni pun kau tak settlekan lagi ni. Gaji, akar umbi dan sebagainya kan. Dan satu lagi yang saya suka nak cakap ialah kenapa bila kita cakap pasal naturalisasi ni, kita bercakap Jepun Oh, Jepun buat macam ni. Jepun buat macam ni tanpa kita bercakap Korea. Korea Selatan. Korea Selatan tak ada naturalisasi. Liga dia orang pun lebih kurang kita ke, ada tak salah saya ada 12 pasukan kot. Liga utama pasukan dia. Pun tak banyak kan. Nah, 12 ke 8 pasukan dia tak banyak. Dia sebenarnya lebih kurang kita je. Tapi macam mana dia orang boleh juga sampai ke satu tahap yang tinggi. Kan? Itu maknanya kita ni, itu saya cakap benda ni sebenarnya benda ni telah di-hypekan oleh mereka-mereka yang mungkin nak larikan pandangan kita penyokong ni daripada kegagalan diorang sebenarnya. Tanggungjawab diorang. Sebenarnya bola sepak kita ni jadi gagal sebab ni. Jadi dia tukar pula. Oh, kita nak kena ada pemain ni baru kita boleh berjaya. Sebenarnya bukan sebab pemain-pemain tu. Asal dia, akar umbi dia, asas dia sendiri. Kau pengurusan sendiri pun dengan mentaliti cabuk kau tu, dengan pemikiran tai kau tu pun adalah penyumbang kegagalan bola sepak ni. Kau tak nak mengaku tapi kau alihkan kepada pemain dan sebagainya. Kita perlukan pemain naturalisasi dan sebagainya. Jadi kita sebagai penyokong ni kita nak kena betul lah ni. Kita kena tarik dia orang balik ni. Kau jangan nak sembang banyak match ni. Kau betulkan ni dulu. Faham. Jadi kita jangan terikut arus dia orang tu. Kan? Kadang dia orang ni pandai main juga kan. Kan? Jadi itulah kata-kata akhir yang agak panjang lah untuk penyokong-penyokong di Malaysia ni kan. Jangan sesekali lah terpedaya dengan pengurusan bola sepak di Malaysia ni kan. Diorang ni ayat manis so macam air tebu. Haus. Okey, akhir kata saya nak ucapkan terima kasih kepada Rainbow. Juf tak ada akhir kata pun. Dia tadi dah kata. Oh dah okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Rainbow, pada Juf, pada Pak An. Terima kasih pandangan-pandangan anda semua sangat berharga. InsyaAllah kita boleh kongsikan benda-benda ni semua dekat kita punya penyokong juga ataupun viewers kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih lagi saya ucapkan. Dan insyaAllah majulah sukan untuk negara bola bukan sukan, bola sepak ni kalau boleh kita nak terus ke depan. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Min. Right, terima kasih.